بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apa khabar semua ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang penuh barakah ini, di hari yang penuh barakah ini, subhanallah, kita dapat juga bersua, bertemu dalam My Quran Time dalam edisi istimewa hari ini sempena Idul Adha. Dan mudah-mudahan ibu-ibu ayah-ayah yang sekarang ini barangkali sedang menguruskan ibadah korban, moga-moga Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan. Dan kita nak doakan juga sahabat kita atau guru kita Al-Fadhil Ustaz Fazrul, juga jutaan manusia yang kini berada di manasik ataupun di masyair yang sedang berada di Arafah, Muzdalifah, Mina dan sebagainya, dikurniakan kesihatan, dipermudahkan seterusnya apa juga perjalanan mengerjakan haji untuk dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur. Subhanallah. Mana sahabat saya ni, Ustaz Fazrul dekat Mekah, Ustaz Tir rasanya ada kat sini. belum lagi ya. Tapi tak apa, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu ayah sekalian, mari kita gemakan seketika, kita sama-sama bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita gemakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Assalamualaikum Ustaz Ti. Waalaikumsalam Ustaz. Allah, lega saya Ustaz Ti ada hari ni. Ustaz Ti hari ni dari mana nampak macam bergegas baru sampai ni? Masya-Allah, hari pertama agak sibuk sedikit. Allahu akbar. Walaupun kita di sini tidak disyariatkan untuk buat haji. Betul. Tapi kita ada ibadat korban. Masya-Allah. Yang mana alhamdulillah 15 ekor juga. Allahu akbar. Alhamdulillah. Baru selesai ni? Baru selesai. Yes. Cuma darah yang tadi sempat. Allahu akbar. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, itulah rutin antara rutin harian atau harian rutin setiap kali Aidil Adha. Betul. Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bertugas imam, khutbah dan sebagainya. Lepas tu menjadi juru sembelih lah. Betul. Saya bahagian pegang je. Allah. Pegang kaki je. Ayah saya yang sembelih. Tempat paling bahaya tu kaki. Tempat paling bahaya kan. Itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saat ini hari ini kita sangat bertuah dan sangat bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Kerana hari ini kita pun berpakaian serba putih hari ini Ustaz ya. Allah Akbar, melambangkan ialah nak mengambil kata semangat saudara mara kita ataupun ahli keluarga yang jauh sekarang sedang berada di tempat-tempat yang menjadi tumpuan jutaan manusia setakat sekarang ini, di Arafah, juga di Muzdalifah, bermabit di Muzdalifah, kemudian melakukan ibadah melontar di
di Mina. Subhanallah, satu pengalaman ataupun satu kita kata perjalanan yang sangat-sangat mustahak dan penting dalam kehidupan kita Ustaz ya, menunaikan rukun yang kelima, rukun Islam yang kelima. Dan kita pun sama-sama Ustaz, kita doakanlah kepada semua Duyufur Rahman sekarang ini dikurniakan kesihatan dan dapat menyempurnakan sehabis baik ataupun sebaik boleh, sebaik mungkin urusan ibadah haji. Dan kita juga Ustaz ya, kita sama-sama doakan buat makali baru ni ada yang sedih Ustaz sampai ke akhir tu menunggu visa dan sebagainya, maknanya belum dijemput oleh Allah menjadi tetamu. Jadi kita doalah moga-moga satu hari nanti Allah jemput kita semua untuk menjadi tetamu Allah SWT. Jadi Ustaz hari ni macam mana? Ya, Masya Allah, hari ini kita berdua ini. Dua-dua qari hari ini. Jadi kalau ikut asasnya, kalau dua-dua qari, dua-dua bergema je. Bergema je, subhanallah, betul, setuju. Kita banyak dengar ayat Quran. Betul Ustaz. Tapi oleh kerana kita orang Melayu Ustaz, orang Melayu ni kalau dengar Quran saja, alhamdulillah dengar kod sedap, kod tajwid, tapi kod makna tu mungkin kita kena bersembang sikit ataupun sama-sama kita tadabbur mana-mana. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil semangat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yang lambang pengorbanan, yang mana kita juga hari ini mudah-mudahan menjadi orang yang sentiasa berkorbanlah. Allahumma betul Ustaz ya. Dan macam Ustaz sebut tadi, Ustaz sendiri ataupun di Masjid Al-Hidayah Masjid Al-Hidayah Jaya pun menumbangkan 15 ekor 15 ekor tahun 15 ekor tahun ni ya, subhanallah. Sangat-sangat hebat kerana apa nanti akan datang nanti pada hari kiamat kan. Apa nama ni, dengan tanduknya yang sempurna, dengan bulunya, dengan binatang korban yang kita korbankan itu, subhanallah. Dan juga apa, belum sempat darahnya menitis ke bumi, darah sembelihan itu jatuh ke bumi, sudah kita dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang dia tanya Ustaz macam hari ni 10 kan, 10 hari bulan. Dia kata boleh lagi tak Ustaz 11, 12, 13? Boleh. Boleh carilah mana-mana agensi yang menyediakan ibadah korban untuk meraih ataupun merebut fadilat, besarnya fadilat ibadah korban ini. Jadi insya-Allah Ustaz kita nak dengarlah. Kita nak dengar pada Ustaz hari ini. Untuk permulaan ini kita nak melihat surah Al-Hajj. Kita nak melihat surah Al-Hajj Ustaz. Sambil-sambil itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, barangkali ada yang sedang duk melapah daging tu. Mana tu? Okey ke tu? Berapa bahagian? Bagi elok kan, sedang melapah daging. Kita nak sambil-sambil itu kita nak melihat beberapa ayat Ustaz ya, ayat yang ke-27 kan? Ya, betul. Ayat 27, 28, 29 dalam surah Al-Hajj. Muka surat apa Al-Fadhil Ustaz kita? Muka surat 335. Okey, kita nak ikuti seketika surah Al-Hajj muka surat 335 ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-29 yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Tir, bacaan dan juga tadabburnya. Silakan. Terjemahan insya-Allah. Okey. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, jom pada hari ini kita tak sambung page dah. Kerana hari ini kita satu hari yang sangat besar. Subhanallah. Nilainya dalam agama kita sambung Aidil Adha dan kita nak cuba lihat ayat yang ke-27, 28, 29 untuk sama-sama kita mengambil semangat pensyariatan ibadah haji ini insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. Masya-Allah. 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 Ustaz, alhamdulillah, tiga ayat yang kita baca Tiga ini bukanlah niat untuk mentafsir ataupun tadabbur kita, walaupun guru kita Ustaz Fas berada di sana. Betul. Tapi kita nak sebut ibadat haji ni, bila kita dapat berpeluang pergi ke sana, sebenarnya ibadat ni ibadat yang merupakan satu nikmat. Masya-Allah. Walaupun memang ibadat haji ni ibadat yang kita bukan sekadar menggunakan rohani kita kena kuat, betul, tetapi fizikal pun kena mantap. Kerana ibadat ni kita secara fizikal nak pergi melontar, nak kena bergerak ke sana ke sini, tapi semua itu adalah satu anugerah dan sangat nikmat. Bayangkan bila kita berada di Malaysia, betul, bila kita berada memakai pakaian ihram umpamanya, memakai pakaian ihram itu juga kata para ulama satu nikmat. Masya-Allah. Satu nikmat Ustaz. Sebab apa? Kita pakai apa ini? Pakai baju putih. Betul. Ini adalah pilihan kita. Betul. Kan? Betul. Tanya Syekh Hijam kita, "Jam pakai apa ni?" Kata nak pakai ihram ke? Kata Syekh Hijam pakai baju jubah putih lah. Putih. Kan? Itu pilihan kita. Subhanallah. Tapi ihram ni adalah pilihan Allah. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah pilihkan pakaian ini untuk kita. Allahu Akbar. Sudah pasti kita pakai dengan penuh rasa nikmat. Masya-Allah. Tapi kalau iman tak ada dalam hati, mungkin kita rasa biasa je, rasa susah kan. Tapi bila ini Allah pilih kepada kita pakaian ihram, kita pakai dengan penuh kenikmatan. Lain rasa. Kita kalau kat Malaysia kita nak pakai, kita kata kita pakai kat Malaysia buat latihan. Tak sama ketika kita berada daripada miqat, dapat merasai ibadat. Apatah lagi makin mendekat kepada Masjidil Haram tu, makin terasa nikmat. Betul saja. Bayangkan Ustaz Tan mungkin boleh kongsikan pengalaman pertama melihat Kaabah. Ustaz Tir, pilihan Allah, ihram. Allahu Akbar. Subhanallah Ustaz Tir. Saya pertama kali itulah, saya bila bercerita pasal Mekah, pasal Madinah ni, memang inilah Ustaz Tir, Al-Quran ya. Sebab setakat ni pergi pertama kali pergi umrah, pertama kali pergi haji daripada Al-Quran juga. Allah. Kan? Kita dapat anugerah hadiah daripada Al-Quran pergi. Pertama kali saya pergi kan, Ustaz Tir, dalam fikiran tu macam-macam lah. Takut ada, gembira ada, kan, teruja, tak sabar-sabar. Tapi kalau Ustaz Tir tanya bagaimanakah perasaan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ini pun juga sama dengan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan yang sedang menonton sekarang ini. Bila terpandang sahaja Ustaz Tir, bila terpandang sahaja daripada jauh kita dalam bas tu, sambil-sambil kita bertalbiah tu, tuan-tuan dan puan-puan ya, bila kita terpandang sahaja mercu tanda menara tempat menara azan tu, sebelum tak ada lagi menara jam kan. Sudah bercucuran air mata saya. Kita tengah talbiah tu kan, tengah talbiah dah tersekat-sekat dah. Sebab apa? Sebab rasa macam tak percaya. Betul. Kan? Satu, rasa macam ya Allah betul ke ni kan? Kita ni banyak dosa. Bawa dosa yang banyak, pergi nak menghadap, dan kita pun tak tahu lagi macam mana ni nak bertemu, nak semakin menghampiri dengan Masjidil Haram, tambah-tambah lagi nak melihat dengan mata kita Kaabah Al-Musharrafah di hadapan kita. Dapat ke tidak? Macam mana orang kata ramai orang, bersesak-sesak, bertolak-tolak, macam mana ni? Jadi sebelum ni tengok dalam TV, tengok gambar ni Kaabah. Ayah mak beritahu ni Kaabah. Betul, Kaabah, betul. Bila kali pertama Syekh Ji tengok Kaabah tu, kalau tengok menara tak ada curah mata, kalau tengok Kaabah macam mana? Satu perasaan yang tidak boleh kita nak gambarkan melalui kata-kata. Hanya orang yang pernah melaluinya pasti akan merasainya, dan sebab itulah kita kena selalu tanam niat kan. Betul. Dan juga kita kena selalu iltizam, ya Allah, berilah kesempatan aku menjejakkan kaki ke tanah suci-Mu ya Allah. Berilah aku kesempatan untuk bawa ibu dan ayahku ya Allah, anak-anak ahli keluarga dan sebagainya. Sebab ada yang setengah kadang-kadang kata kita dengar cerita ni banyaklah. Cerita banyak betul. Dia nak dengar tu. Cerita banyak. Dia kata saya ustaz belum turun kapal terbang dah tak boleh bangun, dia kata. Tak boleh bangun. Bukan kata nak tengok Kaabah. Sebab seat belt tak buka lagi. Jadi memang tak boleh lah macam tu. Buka seat belt dulu. Jadi dia punya ketakutan itu sampai terlupa keterujaan dia. Jadi sebab tu bila kita melihat Kaabah itu sendiri, ada bacaan-bacaannya, dan benda begitu Kaabah ni kita dapat pahala. Betul. Kan? Tengok Kaabah, tengok mak ayah kan, tengok lautan antaranya lah. Betul. Saya
Ustaz Tak, Ya. antara macam pengalaman kita bawa orang pergi umrah, kita seronok bila kita tengok riak wajah orang yang pertama kali datang yang tengok Kaabah. Allahu akbar. Memang kita boleh Pasti. lihat riak wajah, ada yang Betul. tersungkur, ada yang Allah. pengsan pun ada Ustaz. Ya. Ustaz Tak, ada yang pengsan Pengsan. terus. Kerana tak percaya betul ni boleh. Kerana apa? Hebatnya nikmat tengok kepada Kaabah tu. Betul. Betul. Tapi ada juga yang buat tak tahu pun ada. Oh, ni Kaabahnya. Oh gini Gitu je. dia tertinggi Oh tinggi dia kata. tinggi juga. Subhanallah jadi itulah kita bila kita imbas ataupun kita renung-renung betapa panggilan Allah itu Ustaz. Allahu Akbar. Itu Ada yang orang ada orang yang memang dari segi kesihatan dia kalau kita perhatikan tengok kata saya ni memang tak mampulah nak pergi dengan tak boleh berjalan, dengan selalu sakit, dengan tak boleh nak tahan nak buang air dan sebagainya. Macam mana saya nak pergi tempat orang ramai macam tu? Allah. Tetapi bila Allah kata ni wa azzin fin nas, maksudnya bila sampai seruan dia Ustaz Allah, betul. kan sampai dia Allah. dia pula tolak dia pula tolak orang dekat sana. Dekat sini dia tak sihat. Jadi itulah antara panggilan jemputan yang agung, jemputan yang subhanallah sangat-sangat hebat yang kalau kita perhatikan pada hari ini pun subhanallah jutaan manusia yang ke sana. Dan kejap lagi Ustaz kita nak kongsi juga ada satu ayat lagi kita nak kongsikan. Sebelum tu kita nak insya-Allah kita nak dengar seketika, nak lepaskan kerinduan kita nak bertemu, nak mendengar suara sahabat-sahabat kita, para petugas ataupun para kaki tangan ataupun para jemaah haji yang kini sedang berada di tanah suci. Apa khabar agaknya mereka pada hari ini? Mari para penonton sekalian, jom kita sama-sama saksikan bingkisan yang telah disediakan. Silakan. Duyufur Rahman. Kami petugas haji 1443 Hijrah dari Mekah mengucapkan Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Satir. Allahu akbar. Sukanya tengok gembiranya. Allah, kalau boleh rasa nak pergi terus. Allah, rasa nak ambil tiket selalu. Tapi tutup dah sekarang. Tutup. Jemaah haji kita sampai sana, terima kasih kepada sahabat-sahabat, kepada para petugas yang menyantuni Duyufur Rahman, yang menyantuni para jemaah haji negara kita, menyantuni ibu-ibu, ayah-ayah dan sebagainya, semua khususnya tabung haji yang menjaga kebajikan dan juga menyantuni para Duyufur Rahman. Jadi Ustaz Tir, saya secara pribadinya ada pengalaman ketika mengerjakan haji pada tahun 2012 sebab pergi dengan muasasah kan, dengan jutaan manusia. Jadi pengalaman saya ni dia berkait dengan ayat yang saya nak baca ni. Kena baca dulu. Boleh baca dulu. Minta izin Ustaz ya. Idola saya nak minta izin baca. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca sama-sama ayat 197 surah Al-Baqarah, terletak di atas sekali muka surat 31. Muka surat 31 ayat 197. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Barang siapa melakukan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata dengan perkataan yang buruk, melakukan maksiat dan bertengkar ketika melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu lakukan Allah mengetahuinya.
maka bawalah bekalan, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah taqwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Ayat 197 Satir. Ketika mengerjakan ibadah haji. Ya. Antara tempat yang paling saya tak boleh lupa ialah ketika berwukuf di Arafah. Saya ingat saya bertolak daripada hotel di Mekah dalam pukul 11 malam macam tu. Jadi oleh kerana kesesakan saya sampai kurang lebih dalam pukul 2 pagi. 2 pagi saya dah masuk kemah sekejap, terus bersiap sedia untuk subuh. Siap sedia untuk subuh, tapi nak bersiap sedia itu Ustaz Tih, di situlah tempat kemuncak manusia. Masya-Allah. Beratur Ustaz Tih. Allah. Beratur nak sampai giliran kita dah. Syuk datang pak cik. Masuk. Potong kita. Sabar. Nak marah tapi sabar. kena sabar, kena sabar. Inilah tempat yang Allah kata tadi dalam ayat yang 97 bila kita mengerjakan fardu haji, kan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tak boleh nak melakukan hubungan bersama dengan pasangan. Maksiatlah contohnya, ataupun walaupun isteri, tapi kita saat kita mengerjakan fardu haji ketika di masyar itu tidak boleh. Ketika ihram tak boleh. Kemudian wala fusuqa, tak boleh buat perkara ataupun perkara-perkara yang fasik lah. Bila buat haji ni dia jumpa semua orang kan. Betul. Cantiknya slipper dia, tak pernah tengok. Cantiknya beg, padahal beg biasa je, cantiknya ambil. Slipper ambil, buat perkara fasik kan. Tak boleh, Allah larang. Dan juga yang ketiga wala jidala, yang ni Ustaz Tih. Kadang-kadang ketika tawaf tu, ketika tawaf tu kan terlanggar, bergaduh kat situ. Tak boleh. Kemudian kita tengok mungkin barangkali ada sahabat-sahabat kita, ada jemaah haji yang datang berbagai negara, mungkin di mazhab yang lain, yang lain kan. Kita dah cakap dia solat salah, bergaduh dekat situ. Allah kata wala jidala, jangan bergaduh ataupun jangan bertengkar, jangan berjidalah, maknanya berlawan kan kat situ. Subhanallah. Jadi ini antara pengalaman yang kita lalui ketika mengerjakan ibadah haji. Banyak lagi kita nak kongsikan. Dan kita pun harap-harap hari ini kita dapat bersama dengan balong kita lah, Al-Fadhil Safa kita. Moga-moga ada kesempatan. Namun kita rehat dulu seketika Satir. Kita kembali selepas ini dalam My Quran Time edisi Aidil Adha. Rehat seketika. My Quran Time baca faham amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
hamd. Allahu akbar. Wallahil hamd. Satir. Gema takbir sepanjang hari-hari tasyrik bermula pada hari dan 3 hari tasyrik lepas ini kita ialah disunatkan untuk memperbanyakkan talbiyah, memperbanyakkan lafaz takbir Satir dan bayangkan Satir lafaz takbir kita, lafaz talbiyah kita kalau kita berada di tanah suci Mekah dan juga Madinah kan bertakbir kat sana. Mudah-mudahan Satir Satir mungkinlah boleh kongsi sikit dengan kita pengalaman Ustaz Tir sepanjang berada di Mekah, di Madinah. Silakan Ustaz Tir. Memanglah antara benda yang tak lekang di mulut kita, subhanallah, ibadat haji bertalbiyahlah. Talbiyah, subhanallah. Bertalbiyah, kita kata satu, kita datang menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Itu juga satu nikmat yang sangat hebat, sangat besar sebenarnya. Bayangkanlah kalau kita buat contoh begini, orang yang paling kita cintai, sayangi dan ihsani seperti mak kita, mak ayah kita. Orang yang sayang kita, yang kita perlu sayang dia dan perlu berbakti kepadanya. Bila mak kita panggil kita, nak baliklah nak, awang baliklah awang. Kita ni menyahut panggilan ibu. Anak yang berbakti kepada mak mesti, ya mak nak apa mak? Saya tolong mak. So pasti kita balik dengan penuh rasa kesungguh-sungguh berbakti kepada mak ayah. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita sayangi lebih daripada segala-galanya. Allah sahut kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastilah kita rasa menyahut talbiyah itu dengan penuh perasaan kerana kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila menjadi tetamu Allah ataupun mendapat panggilan kan, pertama gembiralah, tak terkata gembira. Yang keduanya start daripada itu kita akan bermula daripada itu kita akan kita kata apa, macam berkira-kira ataupun kita sedang menyusunlah. Kita akan tinggal keluarga, kita akan tinggal anak-anak kita, kita akan tinggal ibu bapa kita, perniagaan kita, kerja buat kita tinggal semua. Kenapa? Kerana kata Ustaz tadi, menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Besar, begitu besar pengorbanan seorang hamba menyahut panggilan daripada tuannya, pemiliknya, yakni Allah Rabbul Jalil. Habis tu tak kata, saya ni tak naik nama dia kata. Ada caranya Allah ajarkan kita. Kan? Antaranya barangkali saya yakin dan percaya ramai daripada ibu-ibu ayah sekalian, perempuan sekalian yang semalam turut sama berpuasa hari Arafah. Antaranya kan berpuasa hari Arafah diampunkan dosa-dosa kan. Subhanallah, antara ganjaran yang sangat hebat, subhanallah. Dan orang ataupun yang mengikuti ibadah korban, itu pun ada nilai yang sangat besar di sisi Allah SWT. Sehingga kita turut sama untuk menjaga pantang sedikit sebahagian kan. Tidak menggugurkan rambut ataupun dan sebagainya, kuku dan sebagainya. Mengambil semangat. Sama tengok sakti saya ni. Kita belum, pasal saya punya belum sembelih lagi. Jadi kita disunatkan supaya tidak bercukur dan sebagainya kan. Masya-Allah, tidak potong kuku dan sebagainya. Itu antara pengorbanan kita juga. Moga-moga dikira dan dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sati, saya tertarik dengan sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook yang berkongsi. Antaranya Puan Siti Abu Bakar dari Brunei Darussalam. Kenangan paling indah bila dijemput menjadi Duyufur Rahman tahun 1994 bersama dengan almarhumah ayanda dan bonda. Kenangan ini tidak akan berulang lagi, hanya doa yang dapat dipanjatkan, semoga ruh mereka bersama orang-orang beriman dan amal soleh. Subhanallah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Puan Kasmah Rohani menjadi Duyufur Rahman kali pertama tahun 94, penerbangan pertama 8 hari di Madinah. Ketika itu ramai yang terkorban kerana ada jemaah melontar jamarat ke bawah. Maksudnya ni berebut ataupun berasak-asak ketika berada di jamarat. Subhanallah. Orang-orang Arab antaranya yang jelah dengan tubuh dia agak bersasa sikit besar. Kita orang Asia kecil-kecil kan. Jadi subhanallah, moga-moga terus dikurniakan oleh Allah SWT haji yang diterima oleh Allah dan juga diampunkan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz sebut tadi pengorbanan ataupun kepatuhan seorang anak kepada kedua orang tua dia. Kepatuhan seorang hamba kepada Allah SWT. Jadi kita nak singgah sekejap Al-Fadhil Satir. Kita nak mendengar ayat yang berikutnya. Kita nak perdengarkan juga kepada penonton dan kita nak mengajak ibu-ibu ayah sekalian
sambil-sambil berehat lepas betul. lengoh lapah lembu tadi. Betul. Kita nak mendengar seketika ayat yang seterusnya, iaitu dalam surah As-Saffat. Ustaz tidak? Saya ambil satu ayat 102. Boleh? Okey, 102. Ustaz tahu. Muka surat berapa tu Ustaz? Saya batuk sikit. Subhanallah. Kita kongsikan dengan para penonton kita. Muka surat, Muka surat 449. 449. Kita nak bersama ataupun kita nak melihat surah As-Saffat. Bermula ayat apa Ustaz? 102 102 hingga 111. Panjang juga tu. Panjang agak. Kita bagi dua. Bagi dua. Tu dia. Ustaz Tir baca 102 sehingga ayat yang ke 105. Lepas itu saya akan ambil sampai ayat 111 insya-Allah. Masya-Allah. Ataupun ayat 112. Silakan Afdal Ustaz Tir. Ingat selamat dah. Rupanya kena baca dulu. Okey, tak apa. Jom kita baca ayat yang menjelaskan, menceritakan tentang bagaimana peristiwa yang sangat hebat. Subhanallah. Nabi Allah Ibrahim anaknya, pengorbanan yang luar biasa. Kita baca terlebih dahulu ayat 102 hingga 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Antara maksudnya dalam ayat 102 Ustaz tidak? Maka ketika anak itu mencecah umur yang mampu bekerja bersamanya, Nabi Allah Ibrahim berkata, "Duhai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Allahu Akbar. Dia yakni Nabi Allah Ismail menjawab, "Duhai ayahandaku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya-Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar. Surah Al-Azim ayat 102 surah As-Saffat. Satu kisah ataupun satu peristiwa yang sangat agung, kepatuhan seorang ayah kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak andanya. Dan begitu jugalah ketaatan seorang anak, Nabi Allah Ismail alaihi salam, sekaligus menandakan ketaatan Nabi Allah Ismail
Dan kedua orang ini, seorang ayah, seorang anak ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Ustaz Tir, ya. Tak. Ayah ni biar betul mimpi sembelih. Kan? Tak. Tapi apa jawab Nabi Allah Ismail? Allahu akbar, hebat. Mana nak cari Ustaz Tir? Betul. Kan? Jalankanlah apa yang telah engkau lalui ataupun engkau bermimpi ataupun engkau disebut ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan insya-Allah aku akan meneruti, kan, engkau akan dapati aku termasuk daripada orang yang sabar. Masya-Allah. Jadi kaitan ayat yang selepas ini, ayat yang selepas yang kita baca tadi, ayat 103, ayat 104 antaranya, kan, berkait dengan tugas Ustaz T juga. Allah. Tugas Ustaz T sebelum kemari tadi. Betul. Tak, 15 ekor tadi tu, sembelihan tu. Jadi dalam apa tu peristiwa Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anak andanya Nabi Allah Ismail AS, sedikit sebanyak telah memberi satu, orang kata apa, pengajaran. Betul. Ataupun satu teknik. Betul. Untuk garis panduan. Mungkin Ustaz T boleh kongsikan. Saya pegang kaki tadi. Masya-Allah. Memanglah kita kata apa, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dalam kisahnya, sehingga sunnahnya itu kita amalkan sampai sekarang. Antaranya kita permudahkan, kita pastikan haiwan yang kita nak korbankan itu disembelih dengan begitu cepat, dan sehingga pisau yang kita gunakan juga pisau yang sangat tajam supaya cepat berlaku proses tersebut. Bahkan kalau kita lihat mungkin zaman dahulu Ustaz Tah, kalau orang nak sembelih mungkin kudrat dia kena 80%. 20% lagi ada pada pisau. Contoh lebih betul, kurang. betul. Tapi dengan teknologi sekarang ni, macam-macam jenis pisau yang ada. Wah, hari ni ada, saya boleh simpulkan hari ni mungkin kekuatan tu 50%. 50% lagi pisau lagi. Ketajaman pisau. Ya. Mungkin ada yang letak begitu je dah pergi dah. Ya, maknanya alhamdulillah dengan teknologi yang ada hari ini, dan juga kita nak itu sunnah yang kita buat supaya apa, yang kita ikuti supaya apa, binatang tu tidak terseksa, berlaku cepat penyembelihan, dan alhamdulillah kita buat ibadat korban ni sudah pasti tidak lain tidak bukan untuk kita nak menghidupkan ataupun kita kata sebagai satu syiar. Subhanallah. Bila syiar ia perlu dipertontonkan. Tak boleh kalau kita nak buat, boleh kalau kita nak buat ibadat korban buat dalam hutan. Itu orang pun tak nampak. Kan bila kita bertakbir, syiar itu hidup. Ia bukan sekadar kepada daging korban yang nak dimakan tu. Kalau makan daging korban kita boleh beli kat pasar je. Tapi syiar itu dilakukan, dikorbankan, kemudian barulah beri makan pada fakir miskin, jiran tangga, hatta orang kaya pun kena makan. Jangan sampai kita dah biasa makan, jangan anggap macam tu. Ini special. Ini subhanallah. Kita kata sebab itulah kalau raya haji ni kita apa ni, makan selepas dari sunnah, makan selepas daripada kita melakukan solat Aidil Adha. Adapun raya puasa baru ni, sebelum keluar rumah tu, sebelum nak pergi ke tempat solat, kita makan dulu. So nak makan, nak kata hari ni tak puasa, tak boleh puasa, betul. Kita dah puasa sebulan, hari ni makan dulu. Tapi raya Aidil Adha, dan kalau boleh makan selepas daripada kita solat raya tu, makanan pertama masuk daripada daging korban. Bukan mi goreng. Tapi bukanlah salah, cuma nak cerita kalau dapat daging pertama masuk selepas kita solat tu, daging korban, kiralah bahagian mana kan masuk dalam kita punya makan, alhamdulillah. Jadi itu antara kita kata apa, kita nak sudah pasti kita buat ni menjadi orang yang sentiasa berkorban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebab tu ada satu istilah yang menarik, disebut sebagai melepaskan hak. Faham macam mana? Kita melepaskan hak. Kalau ibadat sunat ni katakan sunat di sisi kita. Ya, kita melepaskan hak kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz T sebut pasal korban tadi, ingat ada mungkin kita boleh baca satu ayat Ustaz Tir, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Kita nak baca seketika satu ayat ni. Ustaz Tir boleh? Saya baca dulu lah. Saya batuk sikit. Subhanallah. Subhanallah. Syafakallah Ustaz Tir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Maidah muka surat 112 ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك
قال إنما يتقبل الله من المتقين. Maksudnya, dan ceritakanlah ya Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua-dua putera Nabi Allah Adam ketika mereka berdua mempersembahkan korban, maka korban salah seorang daripada mereka berdua yakni Habil diterima dan daripada yang lain yakni daripada Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Moga-moga ibadah korban yang kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Satir. Masya-Allah. Tak lengkap masa kalau kita tak bersama dengan sahabat-sahabat kita di Mekah. Okay. Tapi sebelum itu kita nak baca sekali lagi Ustaz. Kita nak berduet lagi sekali surah yang selalu kita baca terutamanya dalam solat dan surah yang amat dekat dalam ibadah korban ini iaitu surah Al-Kautsar. Saya kira para penonton semua pun hafal. Jadi mari kita sama-sama baca surah Al-Kautsar dimulai oleh Al-Fadhil Ustaz Tir. Satu surah, satu surah. Boleh. Silakan Ustaz Tir. Pasal ayat pendek tak? Betul. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna Allah, surah azim. Satir. Menarik sungguh bacaan tu. Jadi saya tak nak hilangkan kemanisan surah Al-Kautsar itu. Kita nak terbang kejap ke Mekah. Kita nak bersama dengan abalong kita Al-Fadhil Ustaz Fazrul untuk tadabbur ayat yang dibacakan sebentar tadi. Kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Silakan. Masya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sekarang ini berada di Masjidil Haram dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mengikuti My Quran Time dan saya doakan terus diberikan keampunan, diberikan barakah ketika Aidil Adha ini terus dengan semangat pengorbanan seperti mana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu apabila bercakap tentang Allah mendatangkan banyak nikmat-nikmat kepada kita semua dan Allah suruh kita untuk fasalli li rabbika wanhar, iaitu kita salat dan juga kita berkorban. Dan semoga kita terus diberkati, tidak terputus daripada keberkatan dan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua warga Malaysia dan juga seluruh dunia insya-Allah. Salam daripada Masjidil Haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Fadhil Satir. Ya. Allahu akbar. Sukanya walaupun kita tak kat sini tapi kita dapat tengok secara langsung Al-Fadhil Ustaz Faz dan juga para jemaah yang sedang bertawaf tadi tu Ustaz Tira di Masjidil Haram. Moga-moga Al-Fadhil Ustaz Faz dikurniakan haji yang mabrur juga suruh para jemaah semua dikurniakan haji yang mabrur insya-Allah. Jadi Ustaz Tir, kita dah berada di penghujung pada saat ini dalam Aidil Adha, edisi Aidil Adha My Quran Time kita. Dan kita sama-samalah nak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita insya-Allah. Kita minta sedikit doa baik buat sama-sama, mudah-mudahan kita dapat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah mertua kami muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah korban kami ya Allah. Terimalah ya Allah dan kurniakan haji mabrur kepada sahabat-sahabat kami semuanya para jemaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Jadi kita berada di akhir, kita nak mengajak sekali lagi kepada sahabat-sahabat para penonton semuanya untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, untuk terus menyuburkan Al-Quran
Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran teman panduan kehidupan kita insya-Allah taala. Jangan lupa saksikan siaran ulangan kita malam ini dan juga pada pagi esok pagi dan kita jumpa lagi pasti dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.